keadaannya, saya merasakan dalam keadaan-keadaan begini secara cuma saya nak harap dan saya bukan saya nak harap, saya amat berharap agar mereka yang rapat dengan dia supaya janganlah serang UMNO teruk-teruk. Kerana bila anda menyerang UMNO dengan tuduhan kononnya 2 juta ahli UMNO, dulu kata kalau beliau masuk PAS, 1000 orang ahli UMNO akan menyertai PAS bersamanya dengannya. Tapi mana yang 1000 orang tu? Buktikanlah. Dan dalam ceramah di Senawang, saya kata itu bukan kenyataan yang bertepatan bila kata 2 juta orang tidak lagi banyak orang mengatakan 2 juta ahli UMNO. Saya kata itu salah. Kenyataannya yang benar, saya cuba hayati benar. Kenyataannya dia mengatakan bahawa 2 juta orang yang dulu menyokong dalam pilihan raya UMNO sudah pun mengalih tidak menyokong. Itu benar. Tapi mengatakan 2 juta ahli UMNO keluar daripada UMNO itu tak betul. Saya nak cakap tak betul tu. Cuma saya nak mengharapkanlah kepada dia selaku orang politik, sebelum anda diserang lebih teruk lagi oleh UMNO. Kerana saya melihat sekarang ni saudara, ini kempen sentimen kebencian, segala-galanya salah UMNO. Semua salah UMNO. Saudara, dulu dilancarkan kempen asal bukan UMNO, dan kini senarainya berbeza sikit. Cuma dia kata semuanya salah UMNO. UMNO tak betul, UMNO tak kena, pemimpin UMNO begitu, pemimpin UMNO begini. Sedangkan dulu dia menjilat bagai nak rak. Saya bukan lupa saya apa yang sewaktu beliau berada di tingkat 38. Saya kadang-kadang saya bersimpati jugalah dengan Presiden UMNO. Begitulah beliau berlapang dada menerima kehadirannya, akhirnya beliau diserang bagai nak rak. Saudara jangan lupa saudara, walaupun dikhianati orang macam Isyamuddin Tun Hussein On, saya cakap terus terang saudara, bila berlaku langkah Sheraton dan sebagainya, dia dipercayai antara pemainnya saudara, yang membawa ahli-ahli UMNO menyeberang menyertai parti PBM. Dia terselamatlah dapat jadi menteri. Tetapi dalam perkembangan terbaru selepas itu, Datuk Seri Zahid melantik beliau sebagai Bendahari Barisan Nasional. Begitulah berlapang dadanya Presiden UMNO. Tapi selepas saja berlaku pilihan raya yang ke-15, dia pula buat hal antara orang yang dilihat pemain utama, mengajak ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai gerombolan mereka menyokong Tan Sri Muhyiddin. Jadi sebab itulah maka tindakan diambil menggantung beliau sebagai ahli UMNO. Jadi saya merasakan segala-gala sekarang ni semua salah UMNO. Bagaimana yang saya katakan dulu lagi saudara, bahawa hari ini semua orang menyalahkan UMNO kerana UMNO tidak bersama dengan PBBM atau dengan Perikatan Nasional. Kalau UMNO bersetuju ikut dengan Perikatan Nasional dan membentuk kerajaan baru, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apakah beliau tidak dilihat salah? Maka pihak Pakatan Harapan pula mengatakan UMNO yang salah kerana tidak memilih parti yang menang majoritinya, di kalangan minoritinya adalah parti Pakatan Harapan. Saya hairan bagaimana pimpinan dalam Perikatan Nasional mengatakan bahawa mereka merupakan parti yang mendapat majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya kata janganlah kelirukan rakyat. Parti yang mendapat majoriti saudara, ini realiti, iaitu 82 kursi parti Pakatan Harapan. Kenapa diketepikan fakta ini? Kenapa dikelirukan fikiran rakyat? Saya hairan. Kenapa pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin politik sanggup menipu rakyat? Mestikah mereka menipu rakyat mengatakan bahawa Perikatan Nasional mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat, sedangkan yang dapat 82 kursi majoritinya adalah Pakatan Harapan. Bila hadirnya 30 sokongan daripada UMNO mencukupkan. Jadi di mana letaknya? Faktanya mengatakan Perikatan Nasional adalah parti yang mendapat majoriti rakyat untuk membentuk kerajaan. Tolonglah bercakap betul-betul. Yang pilihan raya lepas, rakyat tak pilih semua. Semua parti terkangkang. Tak boleh tubuh kerajaan. Tetapi Pakatan Harapan dapat 82 kerusi parlimen.
Perikatan Nasional, sewaktu pembentukan dilakukan, cuma 73. Jauh bezanya tu. 82 dengan 73, 9 kursi parlimen. Macam mana mereka mengatakan bahawa Perikatan Nasional ada majoriti? Hanya kerana berlaku, aku ambil sumpah, kerana berlaku pembelotan di kalangan warga UMNO. Sekarang pula dituduh pula lagi bahawa semua inilah percaturan ini seolah-olah telah pun direncanakan oleh Zahid Hamidi lebih awal yang mahu menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya kata, kok mana ni? Tang mana celoknya? Sebab pilihan raya dulu kita bertanding saya Solo. Jadi begitulah keadaannya. Asyik-asyik sekarang ni segala-galanya UMNO yang salah. Saudara Moribus, saya tak maulah kata parti mereka nak kelongkang dan sebagainya. Tidak, saya selalu mengatakan bahawa kita jangan buat kerja Tuhan. Kita tunggulah pilihan raya di 6 buah negeri, dan saya yakin, keyakinan saya, rakyat pasti akan buat perhitungan, kerana rakyat hari ini mereka sudah pun celik, tidak boleh dibutakan dengan berita-berita dan andaian yang bukan-bukan. Soal bila mereka berkempen yang datang sampai 20,000, 30,000, bagi saya itu adalah biasa rakyat nak dengar. Orang Melayu saya memang suka dengar maki hamon, suka dengar orang bergaduh. Contoh selalu saya katakan, bukalah kedai tom yam, kalau ada TV, dia suka tengok kalau ada orang memasangkan ini TV siaran wrestling. Suka tengok orang bergaduh. Tapi sokongan belum pasti saya. Tunggulah pilihan raya nanti. Sebab itu saya juga menarik saya. Agak menarik saya adalah tulisan daripada sahabat saya, Syaibuddin Hussein. Malam ni saya membicarakan soal itu saya. Kita nak menjawab, menjelaskan, kerana nampak kayaknya semalam, kemarin saya tular dalam media sosial garang sangat. Dia membelasah UMNO ni dalam perhimpunan di Rawang, saya tak silap. Tak apalah. Kalau anda bersama dengan parti PAS atau Belanga Perikatan Nasional, tak ada masalah. Juallah, jajalah impian anda bagaimana mau menggamit yakin rakyat terhadap parti yang anda sekongkoli bersama. Tapi jangan lupa bahawa anda bukannya meninggalkan UMNO, anda disingkirkan oleh UMNO atas sifat ataupun kecurangan yang anda lakukan. Sebab itu lembaga disiplin UMNO melihat anda bukanlah orang yang selayaknya berada dalam UMNO. Tapi bila anda dari luar UMNO, anda memburuk ke UMNO, bagi saya lah itu tidak sepatutnya. Sebab itu saya menyantuni tulisan saudara Syaibuddin Hussein. Dia kata, bekas pemimpin UMNO yang akhirnya memilih PAS sebagai wadah baru bagi meneruskan perjuangannya dilihat tidak memiliki nilai tambah buat PAS. Dia kata ada nilai tambah pun dalam PAS. Sesuai dengan kemasukannya menjelang pilihan raya negeri 6 negeri, tak lama lagi beliau juga dilaporkan bersedia untuk bertanding jika dipilih sebagai calon oleh parti barunya itu. Jadi tentulah dalam hal ini dia bermaksud untuk bertanding di Kelantan. Walaupun dia kata saya tak dipilih pun tak apa, tapi niatnya nak bertanding. Itu puncanya saudara. Bahkan beliau pasti lebih gembira jika diletakkan sebagai calon dalam DUN dalam kawasan Ketereh, di mana beliau merupakan mantan ahli parlimen di situ sebelum ini. Jadi kawasan paling terbuka untuknya bertanding ialah di DUN Kok Lanas yang kini diwakili oleh Datuk Alwi Cik Ahmad, iaitu Ketua UMNO bahagian Ketereh yang baru selepas dia dipecat dari UMNO. Tambah lagi Datuk Alwi merupakan protej serta memegang jawatan Timbalan Ketua UMNO bahagian Ketereh sebelum ini dan pernah berkhidmat sebagai serta politiknya. Datuk Alwi telah pun menyatakan untuk bersara sekaligus tidak bertanding lagi pada PRN yang akan datang. Jadi dalam keadaan begini, menurut Datuk Saudara Syaibuddin Hussein, siapa yang untung sebenarnya? Bila dia masuk PAS, apakah PAS beruntung ataupun dia yang beruntung? Sebab dia selama ini terkapai-kapai mencari tempat untuk dijadikan landasan untuk bertanding. Untuk dia memilih parti PPBM, dia sendiri tidak yakin. Kalau dia yakin bahawa PBM itu parti yang terbaik, tentu dia akan menyertai PBM. Tapi kenapa dia memilih untuk menyertai parti PAS? Itu persoalan dia sendiri jawablah. Saudara, sebab PAS bagi saya sekarang ni, sambung tulisan saudara Syaibuddin Hussein lagi, dia kata, katalah, kalau dia menanglah, kalau mungkinlah PAS menang lagi, mempertahankan kursi-kursi di Kelantan, masih boleh memerintah Kelantan. Apakah dia boleh layak dilantik dia sebagai exco?
Ataupun konon jauh sekali lah yang Menteri Besar. Kerana tentulah istana tidak akan merestuinya. Kerana jangan lupa saudara, 1993 beliau pernah menabalkan orang lain sebagai calon semua orang sedia maklum, dan rasanya rakyat Kelantan belum lupa pada 1993 ketika berlaku kemelut Istana Kelantan, dia telah menobatkan Tengku Ibrahim Putra sebagai Sultan Kelantan. Jadi amat mustahil lah pihak Istana Kelantan sekarang ni sedia untuk merestuinya, untuk dilantikkan sebagai Exco, jauh sekali sebagai Menteri Besar. Jadi mudah kata saudara Syaifuddin Hussein, dirinya tidak memberi apa-apa nilai tambah, bukan saja kepada PAS sebagai parti politik, tapi juga pada kerajaan negeri yang diterajui oleh parti itu. Lainlah kalau dicalonkan Negeri Sembilan, lainlah saudara. Kalau betul-betul hebat.